Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua penonton-penonton channel saya, subscriber saya dan semua orang yang menonton video ini. Okey, hari ini saya nak berkongsi cerita tentang nursery rhymes ataupun lagu tentang budak-budak. Lagu budak-budak ya, biasalah. Lagu budak-budak yang kita biasa dengar, lagu Baba Black Sheep, Ring Ring Roses, Rockabye Baby, macam-macam lah yang biasa kita dengar masa kita kecil-kecil dulu. Tahu tak sejarah-sejarah di sebalik lagu-lagu tersebut? Apa yang berlaku semasa lagu-lagu tersebut? Okey, hari ini saya akan ceritakan semuanya berkaitan dengan apa yang berlaku dan apa cerita di sebalik lagu-lagu nursery rhymes tu. Okey? Okey, kita mula dengan lagu yang pertama. Baba Black Sheep. Okey. Baba Black Sheep, is there any wool? Yes sir, yes sir, 3 bag full. 1 for my master and 1 for madam, and 1 for a little boy who live down the lane. Okay, nampak tak lagu tu? Kita dengar macam biasa kan, tapi tahu tak apa yang berlaku pada kurun ke-13 di mana lagu ni dicipta, dimainkan? Lagu ni berkaitan dengan King Edward yang nombor 1. Waktu tu dia baru-baru memerintah, dan untuk menceritakan betapa teruknya tax collection waktu tu, sampai budak kecil pun yang bawa guni kecil pun dia tanya apa benda dalam tu, untuk mengambil untuk buat bayaran untuk cukai diorang. Itulah kisah dia yang dalam Baba Black Sheep tu. Betapa kesiannya budak kecil pun kena tax pada zaman tu, pada zaman King Edward the First tu kan. Lepas tu kenapa dia pakai black sheep? Kenapa tak white sheep, yellow sheep ke pink sheep ke kan? Sebab black sheep ni dianggap sehingga hari ni pun, pada zaman tu dianggap benda yang sway ataupun benda yang malang. Siapa yang ada kambing hitam ni, hidup dia memang malang. Nah, jadi orang tua-tua di Eropah pada zaman tu menceritakan tentang teruknya hidup diorang tu, malangnya diorang tu hidup pada zaman tu kan. Malang sangat rasanya sebab hidup pada zaman King Edward the First, yang sampai budak kecil pun kena bayar tax. Nah, itulah maksudnya black sheep tu. Diorang berasa malang hidup pada zaman tu. Okey, jadi adakah kita berasa malang hidup di zaman ini? Jangan macam-macam. Okey, lagu kedua pula kita cerita tentang Ring Around the Roses. Okey, lagu ni menceritakan tentang Black Plague yang berlaku di London pada tahun 1655, yang mengambil nyawa lebih kurang 15% penduduk England pada waktu tu. Okey, lirik dia berbunyi, Ring ring roses, pocket full of posies, had a tissue we all fall down. Okey, masuk pertama tu, Ring around the roses tu kan, penyakit tu dah merebak ke seluruh Britain tu, seluruh England pada tahun 1665 tu, merebak keliling dah kan. Tu pusing sini pun wabak tu, pusing kiri pun wabak tu, pusing kanan pun wabak tu. Okey, lepas tu lirik kedua, a pocket full of posies. Okay, posies tu maksudnya, posies ke posies tak tahu, posies lah. Maksudnya segenggam ataupun secekap bunga ros berwarna merah. Okay, disebabkan terlalu banyak penyakit tu dikeliling, sampai dekat dalam poket dia pun tak selamat kan. Dalam peha dia pun dah ada rash, dah ada gatal-gatal lah, merah-merah dah kulit dia orang, macam darah-darah tu. Kau nak cakap macam mana lah, macam enzima lah, tapi enzima yang teruk punya kan. Lepas tu yang lirik ketiga dia pula, a tissue we all fall down. Maksud dia apa? Bersin, berdarah, keluar darah ikut hidung, keluar darah ikut mulut, apa semua, mati. Punyalah seram zaman tu, sebab tak ada vaksin ataupun tak ada ubat untuk pulihkan penyakit tu kan. Sebab ni pun berlaku masa zaman gelap Eropah kan. Diorang waktu mundur lah, sebelum Islam masuk ke sana. Bila Islam dah masuk, baru masalah Black Plague tu selesai. Jadi dengan itu, lagu
Ring Around the Roses ni sebenarnya mengisahkan tentang Black Plague yang berlaku di England pada tahun 1665. Okey. Okey, lagu ketiga adalah lagu Mary Mary. Okey, Mary Mary ni mengisahkan seorang budak ataupun seorang budak kecil yang ada kebun bunga dan bunga dia cantik-cantik. Bila orang tanya dia, "Mary, macam mana kau cantikkan kebun kau ni?" Okey, dia menjawab dengan with silver bells and cockshackle and spirit and pretty maids. So maksudnya kat sini dia menceritakan bahan-bahan dan orang yang tolong dia untuk kebun tu. Tapi sebenarnya maksudnya adalah ilusi daripada benda tu. Gardens tu adalah orang-orang Protestan yang dibunuh oleh orang-orang Katolik pada waktu tu, yang diseksa, ditorture kan, sebegitu teruk dengan menggunakan silver bell dan thumb screw kan. While cockshell maksudnya loceng tu diletakkan kepada kemaluan lelaki tu, dibuat macam bunyi. Maksudnya orang tu pakai macam kita cerita telur besi lah, telur besi buah perak macam tu lah, digantungkan situ dan dimasukkan menggunakan pembuka botol wine tu. Maksudnya dia tebuk telur orang tu lah, macam tu. Teruk lagu ni kan. Kita dengar macam okeynya lagu ni macam ni. Sebenarnya menceritakan silver bell tu adalah bahan yang digunakan untuk torture, untuk bunuh pengikut-pengikut orang-orang Katolik pada zaman tu. Orang-orang Protestan pada zaman tu. Salah pula. Teruk. Dia maksud ini lagu tentang penyiksaan dia buat pada orang Protestan yang mengikut Protestan pada zaman tu. Teruk tau. Siapa kata Kristian tak ada bergaduh untuk teruk? Ni teruk ni antara Protestan dengan Katolik ni. Ni berlaku pada zaman King Henry the 5th. The 5th ke 7th? 5th. King Henry the 8th. King Henry the 8th bukan 5th. Gila betul lah. Macam mana tu seksa orang sampai macam ni sekali? Ini bukan kaleng-kaleng ni seksa ni. Ngeri kan. Lagu macam ni boleh buat lagu nursery rhymes. Apa kepelik orang Eropah pada zaman ni? Sebab itulah dia dipanggil zaman kegelapan Eropah. Okey, jadi itu sajalah perkongsian saya pada kali ini. Dan kita akan jumpa di episod seterusnya untuk lagu-lagu nursery rhyme yang lain.